Selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 1 akan membincangkan tentang isu kesihatan mental di Malaysia ketika COVID-19. Definisi kesihatan mental. Kesihatan mental bermaksud tahap kesejahteraan psikologi seseorang yang berfungsi pada tahap penyelesaian emosi dan tingkah laku yang memuaskan. Isu kesihatan mental ketika COVID-19 di Malaysia. COVID-19 dan PKP telah memberikan kesan negatif terhadap psikologi rakyat. Masalah ini merupakan masalah kesihatan kedua kritikal di Malaysia selepas penyakit jantung. 3 per 10 orang dewasa yang melebihi 16 tahun telah mengalami kesihatan mental dan sebanyak 46.8% panggilan telah dibuat ke Mercy Malaysia mengenai masalah psikologi. Terdapat beberapa ciri masalah kesihatan mental iaitu tekanan perasaan, gelisah, kemurungan, bimbang dan marah yang melampau. Terdapat beberapa puncak masalah kesihatan mental ketika COVID-19 iaitu masalah pengangguran, kuarantin dan isolasi diri, persekitaran rumah yang toksik, berita COVID-19 yang falasi dan tidak tepat, stigma masyarakat yang meminggirkan pesakit atau bekas pesakit dan keluarga mereka yang positif dan juga tidak dapat berjumpa ahli keluarga sama ada di kampung ataupun di pusat kuarantin. Sekarang saya akan bincangkan tentang hubungan antara kesihatan mental dan falsafah pendidikan negara dan rukun negara. Yang pertama ialah kaitan dengan falsafah. Terdapat dua perspektif iaitu falsafah barat dan falsafah Islam. Untuk falsafah barat terdapat teori kesejahteraan psikologi yang diperkenalkan oleh Carol Reeve. Untuk falsafah Islam ialah teori kaunseling Al-Ghazali. Seterusnya ialah hubungan berkaitan dengan FPK. Demi pembangunan kerohanian dan emosi dalam pendidikan, FPK menekankan pembangunan rohani dan emosi dan menerapkan nilai-nilai murni serta menekankan prinsip kepercayaan. Seterusnya ialah hubungan berkaitan dengan rukun negara. So, kepercayaan kepada Tuhan amat penting kerana semasa timpa kesusahan, agama dapat menjadikan petunjuk supaya kita dapat menjadi kuat apabila ditimpa masalah. Selain itu, kedaulatan undang-undang, kita perlu mematuhi undang-undang, terutama undang-undang yang menyatakan bahawa cubaan bunuh diri adalah satu jenayah. Seterusnya, pandangan dua tokoh ahli falsafah iaitu Abu Hamid Al-Ghazali dan Aristotle terhadap isu ini adalah Abu Hamid Al-Ghazali mengenalkan teori kaunseling Al-Ghazali. Teori ini menghuraikan sifat-sifat manusia. Selain itu, Yatimah dan Muhammad Tajuddin merumuskan 5 langkah yang boleh membantu seorang individu untuk mencari penyelesaian berasaskan teori ini. Aristotle pula membincangkan mengenai kebahagiaan secara lengkap dan sistemik dalam tulisannya Nicomachean Ethics. Menurut Aristotle, akal digerakkan oleh dua kebaikan iaitu kebaikan intelektual dan kebaikan moral. Kesan. Isu ini membawa kesan kepada individu iaitu kemurungan dan bunuh diri. Selain itu, kesan kepada rumah tangga iaitu keganasan rumah tangga dan penderaan kanak-kanak. Masyarakat juga semakin bersikap tidak kisah dan kasar terhadap sesama sendiri. Yang terakhir, kesan kepada negara. Prestasi negara merudum dan ekonomi negara terencat disebabkan isu ini. Di samping itu, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah mengatasi masalah kesihatan mental rakyat Malaysia ketika COVID-19. Dari aspek individu, kita perlu mengamalkan gaya hidup sihat dan elakkan pengambilan alkohol, rokok dan dadah. Kita juga perlu dapatkan bantuan profesional seperti doktor yang disahkan. Dari aspek masyarakat pula, kita perlu cuba mendengar masalah orang lain supaya dapat membantu mereka dari segi emosi. Kita juga perlu hulurkan bantuan yang diperlukan terutamanya kepada mereka yang terkesan akibat pandemik. Kita juga perlu sentiasa bertanya tentang khabar ahli keluarga dan rakan supaya dapat mengeratkan hubungan. Dari skop negara pula, penyediaan khidmat talian hayat bagi mereka yang terdesak adalah langkah proaktif kepada masyarakat. Pemberian khidmat kaunseling dan psikoterapi secara percuma juga merupakan cara yang efektif. Kita juga dapat menawarkan bantuan bagi keluarga yang terdesak semasa kuarantin. Kesimpulan. Kesihatan mental haruslah diambil serius oleh berbagai pihak dalam menangani hal ini. Kerjasama daripada semua pihak, terutamanya individu, keluarga dan masyarakat dapat memberi kesan yang efektif, lantas dapat mengurangkan masalah kesihatan mental seperti depresi, resah, stres dan lain-lain. Usaha yang berhasil akan dapat membentuk negara kita menjadi lebih sihat dan harmoni, terutamanya golongan muda iaitu merupakan tonggak negara. Sekian, terima kasih.